always remember this. Selebriti yang bangsat, selebriti yang tahi, influencer yang bangsat, influencer yang tahi datang daripada netizen yang mempedulikan ketahian mereka dan kebangsatan mereka. Hai semua, Assalamualaikum, nama aku Alif daripada Marjans TV. Kita dapat lihat, baru-baru ini, bukan baru-baru ni lah, actually dah selama-lamanya sejak ada internet, sejak social media ini berleluasa, kita dapat lihat pelbagai jenis ragam manusia dekat dalam dunia ini. Tak kira lah selebriti ke, influencer ke, rakyat marahin ke, ada je manusia-manusia yang menggunakan social media ini ke arah benda yang bodoh lah bagi aku, senang cakap lah. Benda ini semua berpunca daripada netizen juga. Benda ini muncul, benda ini wujud hanya kerana adanya manusia yang bergelar netizen. Tanpa netizen, benda-benda ini semua tidak akan muncul. Korang percaya ataupun tidak? Kalau tak percaya lah, tak korang lah. Tapi di sini aku nak bagi tahu realiti tentang benda yang sebenar-benarnya. Dan aku akan kupaskan, aku akan buktikan, aku akan tunjukkan korang bahawa puncanya adalah tetap daripada netizen. Before kita bersambung cakap pasal benda ni, subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Tanpa melengahkan masa, let's dive into the video. Recently kita dapat lihat dua isu yang paling aku kata macam benda yang gila babi lah berlaku dekat social media kita. First, Kak Long 7E, which I really hate about this kakak. And then we have Zul Arifin. Kalau korang perasan, sepanjang aku buat YouTube ini, aku jarang berkata ataupun memberi komen atau memberi reaksi aku macam YouTuber-YouTuber lain, terutamanya berkaitan dengan benda-benda viral ni lah. Aku jarang gila bercakap pasal benda ni. Aku bukan seperti macam content creator kat luar sana tu, kadang-kadang semua benda dia nak ulas, yang gosip lah, yang itulah, yang inilah, semua benda yang dia nak react, semua benda dia nak bagi pendapat. Bagi aku simple, kalau benda tu negatif, kalau benda tu bodoh, kalau benda itu macam viral sebab kebodohan, aku takkan sentuh langsung. Dan today, aku rasa macam it's too much lah. Aku rasa dah melampau sangat untuk orang-orang kat sini yang mendapat limelight atas benda-benda yang negatif yang mereka buat. Korang kena tahu satu benda, selebriti yang tahi, influencer yang bangsat adalah lahir daripada netizen yang pedulikan ketahian mereka, yang mempedulikan kebangsatan mereka. Kalau tiada netizen yang mempedulikan kebangsatan mereka ini, maka tidak akan berlakunya benda-benda ini secara berleluasa. Korang kena faham the game of the social media, the game of popularity, engagement dan sebagainya. Sebagai contoh, Kak Long 7E, dia buat semua benda itu sebab dia nak perhatian. Dia ni laparkan dahaga ke attention tau, manusia-manusia macam ni. Kehidupan dia tidak akan rasa cukup ataupun tentram jika dia tidak mendapat attention yang diperlukan. Attention itu daripada siapa? Daripada netizen. Bila aku kata attention, aku tak kata support. Bila aku kata support, maksudnya orang-orang yang support dia, netizen support dia. Maksudnya kat situ, ada manusia yang inginkan support itu untuk terus bergerak. Tetapi orang macam Kak Long 7E yang menggelabah titik itu, dia hanya perlukan attention. Attention daripada segi support, kutukan, daripada hinaan, dia tak peduli. Kerana apa? Kerana engagement. Sebab tu aku cakap dengan korang semua, kalau korang tak suka satu benda dekat social media itu, jangan pedulikan mereka. Sebagai contoh, haters aku kat luar sana tu, yang tak suka aku, bila korang komen, maksudnya korang memberi support kepada aku. Dengan cara apa? Dengan cara engagement. Apabila orang akan komen, akan balas. Kadang-kadang tu orang kata, oh macam YouTuber tu koyak akan benda ke? Tak. Kita suka nak melayan korang punya amarah tu, bagi korang lagi marah, komen lagi. Kenapa? Kerana duit kan. Kau suka yang melawan-lawan tu, cuba kalau korang diam, benda-benda ni takkan wujud langsung. So kat situ aku bagi tahu korang, kalau korang tak suka seseorang tu, jangan pedulikan dia, abaikan dia, pergi mampus sama dia. Netizen kat luar sana, kalau korang bencikan seseorang tu, jangan bagi dia limelight. Ini tidak. Segala benda yang dia buat tu kau komen. Sebab apa? Sebab kita ada hak konon-kononnya untuk komen dan sebagainya. Sebenarnya itulah yang fuelkan dia, yang drivekan dia untuk terus buat benda-benda yang tahi dia buat. Terutama mereka yang ada bisnes dan sebagainya. Jom. Sekarang guys, aku nak cerita pasal satu syarikat anak tempatan yang telah menempen nama di pasaran dunia. Produk yang mereka jual dah lebih daripada 56 negara guys, orang jual. Bukan itu saja, syarikat anak tempatan ni dah mendapat pelbagai jenis recognition, pelbagai jenis award di serata dunia. Antaranya di United Kingdom, di Rusia, Poland, France, China dan banyak lagi. Memperkenalkan Fizzy Juice, produk vape yang terbukti telah membantu ramai perokok tegar kat luar sana untuk berhenti merokok dan sangat diterima
diterima baik di pasaran luar negara, guys. Kalau korang nak tahu, fizzy juice ni kalau dekat UK, dia bukan sebagai alat vape macam biasa je. Diorang kategorikan ini sebagai ubat-ubatan. So, produk fizzy juice ni memang berkualiti dan telah melepasi pelbagai garis panduan yang ditetapkan kat UK. So, untuk korang yang masih gagal untuk berhenti merokok, korang boleh cuba fizzy juice disposable ni. Fizzy juice disposable ni ada dua versi. Satu yang 800 puff, satu yang 3200 puff. Banyak, guys. Pelbagai pilihan, guys. Lebih daripada 25 jenis perisa yang ada dekat market. Contohnya strawberry sundae, grape sour apple, fizzy cola, bull energy, strawberry sour apple, guava, hazelnut coffee dan banyak lagi, guys. Jom sama-sama berhenti merokok dengan fizzy disposable untuk kehidupan yang lebih sihat. Kalau korang nak dapatkan fizzy disposable ni, korang boleh pergi ke kedai-kedai vape yang berdekatan atau korang juga boleh direct pergi dekat website dia www.fizzyjuice.com.my. Jom berhenti merokok dengan fizzy disposable. Bila kita bercakap pasal business, then came along benda-benda macam selebriti-selebriti tai ataupun director-director ataupun producer-producer yang bodoh seperti macam yang ada post video dia yang kalau seksi dan sebagainya, benda semua tu kan. Dia tahu tak kira lah benda tu positif ke negatif ke, manusia akan bercakap about it. People will talk about it, people will comment about it. People akan konon-kononnya, oh kita kena menegur. Tapi korang sedar tak yang korang tegur tu dekat page O Bulan tu, kat page O Media. Bukan dia korang komen dekat Zul Arifin. Kau ingat dia baca ke komen-komen yang dekat tu? Itulah parasit yang kedua, iaitu blogger-blogger ini ataupun vlogger-vlogger ataupun content creator ni yang mengambil isu-isu panas dan negatif ini sebagai mereka punya fuel, mereka punya content untuk drive diorang punya platform. Kerana dia tahu dia akan dapat attention daripada apa yang dia buat. Siapakah yang memberi attention itu? Korang. Ya, ada jenis selebriti yang mempunyai perwatakan seperti itu, yang macam suka loud lah, suka komen sana kutuk sini lah, viral lah apa benda semua. Ya, ada yang antara mereka tu buat bukan kerana attention. Kenapa bila aku cakap kenapa dia buat bukan kerana attention adalah bila mereka padam komen di section mereka. Contoh dia Azwan Ali, Diva AA. Kau tengok dia punya TikTok, dia rant sana sini, dia maki sana sini, dia maki orang tu, maki orang ni sebagainya. Dia tak pedulikan apa orang kata, dia tak pedulikan attention yang dia terima. Sebab apa aku cakap macam tu? Dia sendiri off comment tu sebab apa? Memang dia dengan alah diri dia untuk maki orang. Dan dia buat itu bukan kerana job, dan dia buat itu bukan kerana komen. Dia tak ada komen, tak ada engagement sebenarnya. Kalau korang komen, kau hina video aku ni, aku dapat engagement. Orang klik, YouTube akan naikkan aku punya post dan akhirnya aku kaya. Sebab itu aku cakap korang semua, jangan feed this ego. Jangan buat these people famous. Always remember this. Selebriti yang bangsat, selebriti yang tahi, influencer yang bangsat, influencer tahi datang daripada netizen yang mempedulikan ketahian mereka dan kebangsatan mereka. If you don't like something, kalau korang tak suka sesuatu benda yang dilahirkan ataupun dilakukan oleh seseorang itu, block that negativity from your life. Jangan bagi ruang, jangan bagi fuel, jangan bagikan mereka semangat lagi untuk terus buat apa yang dia buat. Kerana apa? Manusia-manusia ini dia sakit otak tau. Apakah orang sakit otak tu? Dia nak attention. Itu kalau kita cakap bagi netizen-netizen yang macam Kak Long tu lah, dia pun ada business sikit apa tu semua kan. Mereka tu business part. Korang tahu tak betapa pentingnya awareness untuk masyarakat tahu tentang kewujudan seseorang itu ataupun kewujudan sesebuah produk itu. Korang tahu tak betapa pentingnya itu bagi seorang businessman? Kalau korang tengok sekarang, the trend is it's not selling the product, it's selling the present. Contohnya Boss James. Aku suka gila konten-konten kat TikTok dia. Apa yang dia buat, ceritakan kat konten dia kan tak ada kena-mengena pun dengan motor. Kan dia jual motor kan. Tetapi apa yang diketengahkan adalah positivity, the vibe, the story, the presence. Dia ingin memberitahu kepada dunia ataupun masyarakat Malaysia bahawa dia wujud. Bagaimanakah dia buat benda itu? Dia buat dengan dia melahirkan konten-konten bukan semata-mata konten pasal motor, tetapi konten pasal apa? Pasal kehidupan masyarakat Malaysia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk cerita yang penuh dengan positive vibe. Itulah salah satu cara yang aku kata content creating yang sebenar. Bukan repost konten, react kepada konten, komen kepada konten-konten yang negatif, which is stupid. Kerana apa? Mereka tahu mereka juga turut mengejar like, mereka turut mengejar views, mereka menumpang views orang viral itu. This is the day aku bercakap pasal benda-benda viral, benda-benda negatif macam Zul Arifin tu lah, macam Kak Long 7E tu lah. Sebab apa? I had enough with this stupidity. Kalau korang tak suka this kind of stupidity, you have the power to make it stop. How? By totally ignore these retards. Jangan memberi mereka fuel, jangan bagi mereka kuatan untuk mereka terus bangun dan terus create konten-konten yang bodoh. Aku nak korang faham apa yang aku ingin sampaikan. Till again, see you guys on the next video. Stay positive, stay healthy, be a good Muslim as always. Jangan jadi netizen yang mempedulikan ketahian dan kebangsaan mereka. Bye-bye guys.